Tapi bila kita sebut mengenai teknologi, kita tidak boleh lari daripada jendela. Betul, jalinan digital negara yang mana kita akan memfokuskan untuk mengubah semua teknologi daripada 3G kita ada sekarang. Kita akan tukar kepada hampir 100% kepada 4G. Selepas itu fasa seterusnya adalah fasa untuk kita menerima teknologi 5G. Jadi salah satu pemain industri yang terlibat dalam jendela ini adalah U-Mobile, dan hari ini kita bersama dengan Jasmine Lee, Ketua Pegawai Pemasaran U-Mobile, untuk kita bercerita tentang kesaling hubungan digital merealisasikan potensi tanpa had warga Malaysia. Selamat pagi. Sihat? Ya, sihat. Cantik baju. Warna U-Mobile lah. Ya, warna U-Mobile. Warna jingga. Tapi kan boleh mulakan. Baik, bila kita bercakap mengenai teknologi peralihannya sekarang ni, transformasinya berlaku dengan cepat. Apatah lagi apabila kita berlaku pandemik COVID-19 ni, kita boleh lihat peralihan dia. Kita tidak ada masa dah untuk berfikir. Mesti berubah. Bagaimana sebenarnya U-Mobile menyahut cabaran ini? Jadi, U-Mobile sejak dulu lagi, sejak kita bermula, kita menjadi perintis untuk kesaling hubungan untuk semua. That means connectivity for all. Jadi dalam aspek ini kita keluarkan berbagai produk dan juga rangkaian yang baik untuk semua rakyat Malaysia. Sebagai contohnya, kita adalah syarikat pertama yang mengeluarkan 1 GB percuma untuk semua pengguna prabayar. Lepas tu pembiayaan mikro untuk iPhone. Jadi semua orang boleh memiliki iPhone ini, micro financing untuk iPhone. Lepas tu pelan unlimited yang pertama di Malaysia juga datang dari U-Mobile. Yang ini untuk semua prepaid dan juga postpaid. Jadi yang paling baru-baru ni kita keluarkan inovasi baru, kad ta'awun dengan Majlis Agama Perak supaya umat Islam boleh beribadat sambil berbelanja. Jadi kad ta'awun ni adalah e-wallet yang boleh membayar wakaf, zakat, tu semua. Jadi kita create the whole digital lifestyle untuk rakyat Malaysia. Jadi U-Mobile sebagai juga syarikat telco yang paling muda di Malaysia, I think kita lebih kurang 20 tahun lebih muda daripada syarikat yang lain. Kita telah banyak agresif dalam perluasan rangkaian kita. Sekarang U-Mobile ada lebih kurang 7,400 tapak di seluruh Malaysia untuk 4G. Jadi yang ni dalam tahun lepas juga kita menerima anugerah daripada Open Signal menunjukkan ada U-Mobile adalah satu daripada syarikat di dunia yang paling baik peningkatan experience 4G dia. So kita amat berbanggalah dengan pencapaian ini. Jadi apabila jendela itu dilancarkan, bagaimana U-Mobile mengambil jendela ini dan dimasukkan dalam strategi perancangan U-Mobile? So jendela tu kita memang sejajar dan seiras dengan sasaran jendela. Dalam rancangan perluasan U-Mobile yang kita sendiri tanpa jendela juga mengikut sasaran jendela. So U-Mobile sekarang untuk merealisasikan aspirasi jendela, kita akan memperluaskan 4G ke seluruh Malaysia. Target dia 96.9% rangkaian dia coverage untuk penduduk Malaysia, dan juga speednya, kepantasannya akan dipertingkatkan daripada 25 Mbps kepada 35 Mbps. So jadi seiring dengan jendela lah. So U-Mobile memang aku dengan semua plan jendela, dan dalam masa pandemik juga, masa MCO dan juga PKP, U-Mobile juga telah mengubah alih seluruh rangkaian dia supaya sesuai dengan perubahan masa dan keperluan pengguna. Misalnya masa pandemik ni kita semua duduk kat rumah kan, belajar kat rumah, lepas tu bekerja kat rumah. So keperluan datanya tak sama dengan yang biasa. Jadi kita perlu tambahkan kapasiti, lepas tu fokus kapasiti itu di kawasan-kawasan perumahan. Jadi kita boleh menukar rangkaian kita dengan cepat untuk menyesuaikan diri kepada sasaran jendela juga. Betul. Seperti mana yang Ridwan katakan tadi, kita peralihan daripada 3G pergi 4G, tapi fokus kita sekarang ialah 5G. Bagaimana pula strategi U-Mobile untuk mencapai 5G ini? Jadi
sebelum bercakap dengan jendela, aktiviti untuk fasal 1 jendela ini, iaitu dari sekarang sehingga 2022, semua aktivitinya yang bekerjasama dengan SKMM ini adalah untuk membuka jalan kepada pelancaran 5G. Jadi untuk semua negara yang mencapai atau telah launch 5G, 4G-nya perlu sedia dan perlu luas. Jadi yang ini adalah fasa pertama 4G. Lepas tu dalam kita juga perlu membuat kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan 5G, aplikasi 5G. Jadi dengan kerjasama SKMM melalui projek-projek demonstrasi, kita telah membuat beberapa live case study. Jadi contohnya di Berjaya Times Square sekarang, Kuala Lumpur, U-Mobile telah menyediakan 5G. So sekiranya anda adalah pengguna U-Mobile, siapa-siapa saja kalau ada handphone 5G masuk Berjaya Times Square boleh mengalami kepantasan 5G. Tapi sebenarnya aplikasi 5G yang paling berfaedah adalah industri. So U-Mobile juga telah membuat beberapa kajian dengan kilang, dengan industri yang perubatan. So untuk industri kilang dan pembuatan, kita telah bekerjasama dengan Hutai Electronics di Pulau Pinang untuk menggunakan AI mengecam muka dan juga suhu badan dengan skala besar. Sebab dalam kilang takkan kita beratur seorang untuk buat ambil suhu kan. So satu kilang kita boleh cover dengan teknologi 5G. Dan pastinya U-Mobile antara pemain industri yang orang kata rapatlah dengan masyarakat. Kerana apa? Orang pakai telefon, line telefon pun menggunakan syarikat-syarikat telco seperti U-Mobile dan sebagainya. Jadi apabila 5G itu telah pun tersedia di Malaysia ini, bukan sahaja di Berjaya Times Square seperti sekarang, apa faedah yang boleh didapati kepada pengguna khususnya dan kepada U-Mobile sendiri? Bagaimana pula dari segi mungkin idea untuk menambah baik dari segi package dan sebagainya? Okey, mungkin saya cakap dulu tentang faedah jendela. Sebab jendela ni dia satu plan sampai ke 5G. So untuk faedah jendela fasa 1 yang penting 96.9% coverage 4G untuk seluruh Malaysia. Lepas tu 35 Mbps speed dia. Dan yang paling utama 7.5 juta premis akan sedia dengan 4G untuk ready for 5G. So jadi 3 sasaran ni akan mengurangkan jurang digital di kalangan rakyat Malaysia dan juga mempercepatkan pembangunan industri. Jadi kita pergi ke faedah 5G. Dalam 5G sebenarnya dia menjadi mangkin untuk revolusi industri 4.0. Jadi yang penggunaan 5G-nya paling utama untuk membangunkan industri, menambahkan produktiviti dan efisiensi. Yang ini bukan untuk kilang sahaja tetapi untuk pertanian, untuk smart city, untuk smart home atau smart learning. Yang itu semua pelbagai industri boleh dibuat atau perubatan juga sebab kita ada banyak kawasan desa dan kawasan pedalaman. Untuk perubatan dia boleh memberikan konsentrasi di bandar di mana doktor boleh memberi diagnosis. So untuk 5G betul-betul faedahnya ialah masif atau skala besar untuk mesin ke mesin, saling berhubungan mesin ke mesin dan juga mesin ke manusia. Yang untuk pengguna akhir tu biasanya 4G sudah boleh buat. Sebab tengok video pun takkan tengok cepat sangat kan. So hiburannya biasa 4G sudah boleh buat. Tapi 5G lebih cepatlah. Tapi penggunaan yang paling berguna adalah untuk industri. Jadi untuk pelancaran 5G kita dan juga jendela ini kita perlukan kerjasama bukan sahaja syarikat telco. Sebab I think kita suka interview saja syarikat telco kan, tapi kita perlukan kerjasama semua pihak. Jadi dalam melancarkan perluasan 4G
Pihak-pihak ketiga adalah seperti Majlis Perbandaran, pemilik tapak dan bangunan, dan juga syarikat-syarikat menara. Itu semua dua kawalan syarikat telco kan. So kita banyak plan untuk bekerjasama ketat dan erat bersama SKMM dengan mereka. Lagi cepat kerjasama itu dijalankan, lagi cepat pembinaan teknologi 4G itu. Ya, memang. Saya setuju dengan cakap Puan, kalau kita pengguna akhir yang paling penting video tu tak buffer. Dia jangan keluar yang bulan. Main game tu cepat. Main game, nak tengok drama lagi. Nanti kalau tak kita yang nak tekan. Kaki drama. Dia tak nak buffer. Okey, kita dah pun masuk ke tahun 2021. Perancangan U Mobile untuk tahun 2021 bagaimana? So dalam tahun 2021 kita ada beberapa plan bersama syarikat-syarikat telco lain. Sebab proses muktamar program subsidi jalinan prihatin tu yang di-announce dalam bajet 2021 masih dalam stage akhir lah. So sementara itu kita lanjutkan yang 1 GB percuma untuk semua pengguna sampai akhir Mac 2021. Hari ini hari bulan 5 kan. Esok hari bulan 6 Januari kita akan lancarkan pakej data khas untuk pelajar-pelajar SPM dan STPM. So sekiranya anda mengambil STPM atau I think tahun ni ada 2 SPM. Betul. Bulan 3 dan delay kan. So SPM STPM kita ada pakej dengan syarikat telco lain. 15 GB data kelajuan khas, data kelajuan tinggi setiap bulan RM20. So memang mampu dibeli oleh semua pelajar. 15 gig RM20. Murah. Fast speed lepas tu just go to our website lah, u.com.my untuk keterangan lanjut macam mana nak beli package ni. Dan tambahan pula industri telco juga bekerjasama untuk memberi wifi percuma di projek perumahan rakyat yang terpilih. So jadi yang ni kita satu industri bekerjasama dengan SKMM untuk memberi balik kepada rakyat. Dan tambah pula kita sedang dalam bincangan untuk tabung cerdik. Kita donate kepada tabung cerdik lah, supaya dapat membangunkan rakyat dalam masa yang susah ini. Sehingga ke hari ini bagaimana pula dari segi mungkin sedikit perancangan 2021 ini secara ringkas dan juga harapan selepas ini U Mobile ini ke mana akan pergi? So melalui pandemik kita belajar banyak benda. Macam mana nak tukar network, macam mana nak bangunkan network untuk keperluan rakyat yang selalu bertukar. Sekarang ni pula banjir. Tadi cerita banjir kan. Jadi masa banjir macam mana kita gunakan teknologi untuk membantu rakyat. Kalau network turun, macam mana kita kena deploy network dengan cepat lah. Jadi dalam perancangan 2021 ni konsentrasinya adalah dalam pembangunan rakyat dan juga macam mana nak bantu dalam aspek kesaling hubungan ini, sebab itu bisnes syarikat kami. Jadi U Mobile selalu memberi perhatian kepada perubahan situasi. Perubahan situasi dan keperluan pengguna. Baik. Apapun kita memang tertarik dengan plan yang diberikan oleh U Mobile untuk pelajar-pelajar SPM tadi, terutamanya 15 gig RM20. Daripada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah melayari laman web U Mobile seperti yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Jasmine Lee, Ketua Pegawai Pemasaran U Mobile. Bercerita kepada kita kesaling hubungan digital merealisasikan potensi tabur had warga Malaysia. Baiklah.